A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita masih lagi diberi kesempatan untuk merasai hari kemenangan umat Islam, iaitu Hari Raya Aidilfitri. Dan hari ini kita berada pada 5 Syawal. Pastinya ramai yang masih lagi duk makan ketupat, duk makan rendang dan sebagainya. Tapi sambil-sambil itu boleh kita duduk di depan kaca TV untuk kita sama-sama menuntut ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan insya-Allah pada hari ini apa tajuk yang akan kita kongsikan? Jom sama-sama kita lihat VT yang kita sediakan. Aku ni apa? Tungkol! Aku ni lelaki kau! Kau yang salah, betul tak? Ya, boleh tak? Awak ni tak habis menyusahkan saya. Saya serabutlah abang dengan masalah awak. Abang tahu tak, masalah saya sendiri berlonggar-longgar saya nak fikir. Tolonglah pertimbangkan sikit, abang. Awak? Papa jahat. Baik cakap Papa jahat. Minta maaf kat Papa sekarang. Tolong jangan bagi tahu Papa ataupun Mama. Saya tak nak diorang risau. Saya tak nak diorang tahu pun. Papa pukul Mama. Pergaduhan suami isteri sehingga hilang rasa hormat. Pertelingkahan di hadapan anak-anak telah mengakibatkan emosi mereka tercedera. Isteri yang berkorban rasa demi menjaga sebuah keharmonian. Sedutan drama yang dipaparkan sebentar tadi hanyalah lakonan semata-mata. Namun begitu, tidak mustahil situasi ini berlaku di sekeliling kita sepanjang PKP dikuatkuasakan. Jadi oleh sebab itu, hari ini kita akan membincangkan satu topik iaitu berkaitan dengan krisis kekeluargaan. Dan objektif perbincangan kita pada hari ini adalah memberikan solusi dan motivasi kepada anda semua. Dan spesial hari ini kita bawakan bersama anda semua Al-Fadil Ustaz Muhammad Abdullah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nampak kenyang endang tu nampaknya. Alhamdulillah. Dan hari ini topik kita pun nampak suspend juga. Krisis kekeluargaan. Tadi pun VT bergoncang TV kita. Tapi hari ini Ustaz, kita ada bawakan seorang lagi, Tuan Muhammad Hafizal Parco. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Hari ini nampak kulihat hijau. Semuanya hijau ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini dapat memberikan solusi dan motivasi kepada kekeluargaan yang mana berantakan di luar sana, agar mereka lebih menjalinkan ukhuwah mereka. Tambahan pula, kita berada di musim Hari Raya Aidilfitri ni Ustaz ya. Orang kata nak bersalaman pun orang takut-takut dah sekarang sebab masalah kita berada pada orang kata apa COVID-19 ni Ustaz ya. Jadi insya-Allah Ustaz, kita nak terus bersama dengan Fadil Ustaz topik yang agak berat yang kita bawakan pada hari ini, yang mana kita lihat VT sebentar tadi yang menceritakan tentang satu keadaan isteri meninggikan suara, suami meninggikan suara. Dalam pada masa yang sama, isteri cuba memberikan ketaatan dalam keadaan suaminya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ada sesuatu yang mungkin Ustaz nak bicarakan tentang VT yang kita siarkan sebentar tadi Ustaz. Persilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dai Aiman, seterusnya kepada Tuan Hafizal dan pada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah serta abang-abang yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey. So, jadi maknanya apabila kita melihat mengenai percakaran, pergaduhan dan dalam rumah tangga ni sebenarnya, benda pertama yang bertembung adalah emosi. Dia bukan bertembung kepala dulu bukan. Dia bukan bertembung benda lain tu. Dia bertembung adalah emosi dulu. Okey? Dan emosi ni kalau mengikut Imam Ghazali, dia ada dua dimensi dia. Apa dia? Satu, apa yang kita tunjukkan, apa yang kita paparkan. Okey? Dan yang keduanya, emosi ni apa yang kita perlu pula. Apa yang perlu pula. Saya nak buktikan, saya nak buktikan. Okey. Saya nak tanya Dai Aiman Okey. Saya nak tanya. Okey, Dai ada tak
suka tak kalau pergi mana-mana mengajak orang? Suka tak? Suka Ustaz. Suka, eh? Tambah raya-raya ni lagi Raya suka. kan? Maksudnya kalau ke mana, jom. Betul. Okey, satu soalan lagi. Tapi kalau orang ajak dai suka nak ikut tak? Kadang-kadang kita ni kalau masa lapang kita pergilah. Nampak tak? Maksudnya, emosi ada dua dimensi tau. Betul, Ustaz. Satu, apa yang kita tunjuk, belum tentu apa yang kita tunjuk tinggi, kita perlu tinggi juga. Oh. Macam tadi kan? Ya, Ustaz. Maknanya dai adalah orang yang suka, nak ke mana suka mengajak orang. Betul. Jom. Tapi orang ajak, belum tentu pergi. Maksudnya, kita dapat tengok di sini, emosi ada dua bentuk. Satu, apa yang kita paparkan dan satu, apa yang kita perlu. Jadi kalau ikut Imam Ghazali, emosi ini ada 12 emosi dalam dua dimensi. Maknanya 12 emosi dalam dua dimensi, maknanya ada 24 lah. Okey, contoh. Okey, saya nak tanya pula Tuan Hafizul. Okey, Tuan. Tuan pernah jumpa tak orang yang ketika mengadakan kes, orang yang macam kering, maksudnya macam buat de je, macam tak perlu pun sayang. Isi sebut love you pun dia tak perlu pun benda tu. Pernah jumpa tak? Benar. Benda tu berlaku sebenarnya. Ya kan? Betul. So maksudnya ada orang yang emosi sayang dia tunjuk dia rendah tau. Tunjuk dia rendah. Ya. Tapi kadang-kadang dia tak sebut sayang-sayang love you pada pasangan dia, sedangkan dia perlu tinggi. Dia perlu pasangan dia tu sebut yang love you kat dia. Maksudnya belum tentu orang yang emosi tunjuk tu tinggi, dia emosi perlu dia tinggi juga. Ini yang perlu kita faham dalam rumah tangga kita. Jadi maknanya katakan, okey, saya katakan dalam rumah tangga tadi contoh. Katakan suami jenis suka mengajak. Jomlah. Isteri pula tak suka diajak. Kalau ajak pun abang pergi dulu lah. Lama-lama suami akan rasa malah bosan lah. Maksudnya apa? Dia mengajak tinggi tapi isteri rendah. Dia tak sambut. Dia tak sambut. Ya. Itu yang dia ajak orang lain. Dan ini berlakunya masalah tu. Itu masalah. Ya. Dan itulah yang berlaku sebenarnya. Sebab itu dalam rumah tangga, apa yang perlu kita faham, pertembungan pertama adalah emosi. Apa yang kita perlu tahu adalah emosi tunjuk dan emosi perlu. Saya mungkin tak dapat kongsikan 12 emosi pada hari ini, tapi saya sentuhkan beberapa antaranya contoh sayang. Ada orang yang tunjuk sayang dia rendah, dia susah nak cakap love you. Kalau pasangan dia jenis orang yang perlu tinggi, maka dia kata suami saya tak sayang saya lah. Padahal suami tu sayang cuma tak cakap. Kan? Jadi maknanya okey, apa lagi? Emosi pengiktirafan, penghargaan. Ada orang yang kadang-kadang dia mulut dia manis, maknanya dia tunjuk tinggi. Kan? Tapi dia tak perlu pun. Okey, maknanya dia suka terima kasih, awak good job man, tapi orang cakap terima kasih tak apa. Maknanya setiap orang ni style dia berbeza. Ini yang kita kena kenal, dan betul apa Al-Quran sebut bahawa ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, kami jadikan kamu lelaki dan perempuan dan berkabilah-kabilah li ta'arafu, untuk kamu saling kenal. So jangan ingat kita kahwin dah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita kenal pasangan kita. Terutamanya emosi daripada sudut tunjuk dan perlu ni. 20 tahun pun kadang-kadang belum tentu kenal. Belum tentu kenal. Dan Aiman dah kahwin? Alhamdulillah. Berapa lama kahwin dah? Baru 7 tahun. Baru 7 tahun. Saya suka Tuan Hafizal menamakan orang yang bawah 10 tahun umur perkahwinan sebagai pengantin baru. So, kita ucapkanlah selamat pengantin baru ya. Tapi bini bimbang kat sana ni pakai baju ni. Kata pengantin baru tadi tu. Sebab 10 tahun tu sebenarnya, nanti mungkin Tuan Hafizal akan detailkan lagi, sebenarnya baru fasa nak kenal. Sebab tu banyak pergaduhan-pergaduhan kecil berlaku sekitar 10 tahun dalam perkahwinan tu. Maknanya ini standard lah Ustaz. Ya. Sedangkan lidah lagi tergigit. Tapi saya pernah jumpa satu orang. Ustaz, saya kata sedangkan lidah lagi tergigit. Dia kata apa? Ustaz, tapi saya nak jadi gigi Ustaz. Biar suami jadi lidah. Biar suami jadi lidah. Biar dia je nak menggigit suami. Dahsyat juga isi-isi kat luar sana. Saya rasa Ustaz sekarang ni ramai isi-isi tengah menonton kita ni kan. Dan kepada kakak-kakak sekalian, kita tunggu sampai akhir rancangan sebab banyak perkara yang Ustaz nak kongsikan kepada kita. Tapi saya nak beralih kepada Tuan Muhammad Hafizal. Tuan Hafizal, kita sebagai seorang peguam syar'i, mungkin Ustaz boleh ceritakan berkaitan dengan bagaimanakah yang disebutkan saat PKP ini keluarga menghabiskan masa bersama. Pergi ke toilet muka dia, pergi ke dapur muka dia. Tapi sejauh mana yang kita boleh sebutkan kebenaran penceraian dan segala masalah lain meningkat sepanjang PKP ini, Ustaz? Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin terima kasih Dai Aiman dan juga Ustaz Abdullah. Dalam keadaan ini, apa yang dinyatakan sebentar tadi membincangkan sama ada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini berlaku sama ada dari segi kes-kes yang meningkat ataupun tidak. Berdasarkan kepada rujukan My Care COVID, yang mana kita merujuk My Care COVID-19 yang dikeluarkan oleh JAKIM pada 13 April 2020 telah dilancarkan satu aplikasi yang dinamakan sebagai My Care COVID-19. Bermula 13 April sehinggalah 28 April telah dicatatkan sebanyak 823 aduan yang mana 696 adalah melalui panggilan telefon dan 127 melalui email. Dalam keadaan ini, apa yang berlaku selama tempoh PKP tidak semestinya keseluruhan kes yang dirujuk di dalam My Care COVID-19 adalah isu keganasan rumah tangga. Ini dapat diklasifikasikan yang mana dipecahkan adalah berkaitan isu nikah. Nikah cerai rujuk dan yang keduanya permohonan untuk bernikah dalam tempoh PKP yang kita kenali sebagai nikah online. Yang mana sangat dalam keadaan ini ada yang berlaku dalam tempoh tersebut. Jadi iaitu dan klaimnya adalah isu pergaduhan antara suami isteri serta perceraian yang berlaku, implikasi daripada pergaduhan tersebut. Jadi apa yang didasarkan di dalam perbincangan pada pagi ini, kita jelas bahawa ada, walaupun tidak dinyatakan secara detail tentang isu pergaduhan itu berapa persen, tetapi rangkauman daripada 823 kes mempunyai isu tentang isu pergaduhan antara suami isteri. Jadi perkara ini agak berbeza daripada norma kebiasaan yang kita yang lalui sebelum ini. Apabila berlaku PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, norma baharu yang mana suami atau isteri yang bekerja tidak boleh bekerja dan setiap masa akan sentiasa berada di depan mata. Jadi tergigit lidah sebagaimana dinyanyikan sebentar tadi, itu sebenarnya resam rumah tangga. Jadi keadaannya sekiranya berlaku apa intipati ataupun pengatuan. Macam mana kita nak menangani isu ini dari segi hubungan keluarga untuk kita mengatasi daripada segi masalah ini daripada berlanjutan. Daripada pergaduhan kecil setitik-titiknya sehinggalah sebesar-besarnya. Sikit je puncanya. Puncanya sedikit saja, tercuit sikit saja. Bukannya masalah apa pun. Melainkan dari sisi yang mana kita memandang berat dari segi suami. Jadi tiba-tiba dalam tempoh PKP ini 24 jam bersama isteri. Jadi dalam perkara tersebut dapat diketahui suami ada pasang baru. Ada dalam keadaan tersebut jelas keadaannya isteri mengetahui melalui daripada telefon, menyemak telefon suami. Jadi dalam keadaan tersebut, suami aku ada pasang yang lain. Jadi dalam keadaan tersebut sebaik-baik masalah yang kecil jadi pertengkaran yang besar sehinggalah ada yang kita tidak ingini berlakunya perceraian tersebut. Jadi wa'na'udzubillahi min zalik, dalam keadaan tersebut dijauhkan daripada perceraian dalam tempoh PKP yang amat mencabar. Jadi kita lihat ni tuan ya, sampai berasaplah telefon tu. Menerima panggilan daripada orang yang mungkin ada masalah keluarga. Sebab apa? Setiap keluarga berlainan masalahnya. Kita dapat lihat kan, tak kira lah, kadang rumah kecil, kadang rumah besar. Tapi masalahnya berbeza. Dan itu dia kita lihat bahawa dalam kita mengalami masalah itu sebenarnya apa yang paling penting adalah bagaimana kita menyusun masalah tersebut. Dan kita akan bertanya kepada Al-Fadhil Ustaz, tapi kita berehat dulu seketika saya. Kita kembali selepas ini. Biasakan diri dengan norma baharu dakwah Biar Tanyalah Ustaz yang sampaikan biar tahu jangan keliru. Bertemu selepas ini.
Alhamdulillah kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini kita membincangkan topik krisis kekeluargaan. Jadi kita ada bersama dengan kita di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Salam Syawal. Saya ingin bertanya, mengapa krisis kekeluargaan dikaitkan dengan wabak virus COVID-19? Bagaimana untuk mengatasi sifat tidak puas hati, sakit hati, bosan dalam tempoh PKP agar tidak berlaku krisis kekeluargaan? Mohon penjelasan. Terima kasih. Ini dia. Di antara salah satu sebabnya adalah dengan adanya wabak virus COVID-19 ini, berlakunya keretakan rumah tangga. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit, Ustaz. Okey. So jadi saya nak kongsikan mengenai penemuan yang realistik tentang personality manusia ni. Dia ada apa yang kita panggil sebagai introvert, ada yang dipanggil sebagai extrovert. So introvert ni dia mendapat tenaga dengan bersendirian. Sedangkan extrovert dia mendapat tenaga dengan beramai-ramai. Jadi dalam PKP ni kebanyakan orang yang stres adalah orang yang extrovert. Dia dah biasa ramai-ramai, dia mendapat tenaga tu dengan ramai-ramai. Tiba-tiba dia kena duduk, ngadap muka bini, ngadap TV, muka kucing, bini, TV, kucing. Kucing saya. Kucing. Itu yang dia tak tahu nak marah bini, tak kena marah balik, marahlah kucing. Okey. So ni maknanya orang-orang extrovert, orang extrovert dia memang ujian yang berat juga. Yeah. Dia dah biasa ramai-ramai. Itu yang bila dia stres ni adalah tindak balas badan kita dalam menyatakan ada something wrong dalam hati yang tak kena. Stres ni jadi muka macam kerut apa semua kan. Masa tindak balas badan kita menyatakan something tak kena, macam demam kan. Kalau demam kan sign bahawa badan kita ni ada virus dan sebagainya. Yeah. Sama juga stres, sama juga ada benda tak kena. So jadi bagi orang-orang yang extrovert, dia kena belajar untuk uzlah. Ada masa asal Arab panggil uzlah kan. Maksudnya biar ada selesa untuk duduk bersendirian. Benda ni kena belajar. Bagi orang introvert, mana dia dapat tenaga dengan bersendirian, tak ada masalah. Saya banyak juga bila jumpa ataupun saya buat mana live, maknanya ramai orang introvert, saya memang selesa sangat duduk rumah macam ikan yang berada di akuarium. Extrovert dia tak boleh. Dia tak boleh. Boleh jadi bergaduh dan sebagainya. Okey. Kemudian bab yang keduanya, apabila katakan kita duduk kat rumah, terutamanya orang extrovert, mana mendapat tenaga dengan ramai, maka dia akan jadi tak selesa, dia akan stres, dia akan mudah jadi marah-marah. Ini kita kena faham ya. Dan dalam hidup kita ni, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah sedang penonton yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian, jangan cari puas hati. Kita takkan dapat puas hati dalam hidup kita. Betul. Kita kena cari ubat hati. Ubat hati. Hati ni kena sentiasa diubat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memang sediakan banyak keliling kita ni ubat-ubat hati. Baca Quran, sembahyang, hobi. Hobi Allah jadikan untuk ubat hati tau. Jadi sebab tu kalau suami ada hobi, janganlah halang hobi suami. Cuma ingatkanlah jangan berlebih-lebihan. Yeah. Sebab hobi Allah jadikan untuk ubat hati. Allah jadikan pemandangan cantik-cantik ada ubat hati. Jadi maknanya itu benda yang penting yang kita kena faham, cari ubat hati, jangan cari puas hati. Maknanya jangan cari puas hati. Kalau nak kira puas hati je, kadang setengah orang tu Ustaz, bila Ustaz sebut hobi tu, hobi dia mancing. Kalau di rumah semua benda dipancing je. Nak ambil gelas dipancing, ambil baju dipancing, macam-macam keadaan kita lihat kan. Orang kata apa, gelagat masyarakat ketika mana PKP ni. Jadi maknanya sebarang masalah itu jangan kita lihat kepada kesusahannya, tapi lihat bagaimana kita nak menguruskan masalah tersebut. Dan kita nak bersama dengan Tuan Hafizal, yang mana sahabat kita ada kekeliruan sedikit lah di Facebook bersama dengan Rahiza. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Serta semua kru-kru yang bertugas. Semoga di dalam rahmat Allah. Kepincangan atau krisis keluarga seringkali berlaku apabila adanya perbezaan taraf kedudukan di antara suami isteri. Seperti mana isteri mempunyai taraf kedudukan yang lebih tinggi dari isteri. Soalan saya, dalam hal-hal yang begini, apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh seorang isteri supaya suaminya tidak merasa tertekan, malu dan rendah diri dengan kedudukannya? Terima kasih. Mohon penjelasan dari Ustaz Kak Zah Pahang. Bismillahirrahmanirrahim.
Dalam keadaan ini, kita tidak menafikan tentang isu berlakunya yang mana pihak isteri mempunyai jawatan yang tinggi. Dan seperti kalau kita mudah caranya adalah sebagai bos. Apabila di rumah sebagai suami pula merupakan adalah staf bawahan ataupun staf sokongan. Perkara ini dalam realiti benda ini berlaku. Dan saya mempunyai beberapa kes contoh dalam keadaan yang saya kendalikan yang mana pihak isteri adalah seorang yang berjawatan dan pihak suami adalah yang biasa-biasa saja dalam keadaan tersebut. Jadi apa langkah yang harus diambil dalam menangani perkara ini berlaku bagi mengelakkan seorang yang mana kita kenali sebagai ego. Ego dalam mood jawatan yang mana di peringkat pekerjaan beliau adalah bos tetapi di rumah dia adalah isteri. Dalam keadaan tersebut apabila berlaku isu ini di dalam institusi kekeluargaan, apabila berlaku pihak isteri lebih tinggi daripada pihak suami, yang langkah pertama adalah secara tolak ansur dalam suami isteri. Kita kena pihak isteri yang mana suaminya adalah bawahan, perlu ubah dari segi mood keadaan. Ya. Apabila di office dia sebagai bos tetapi di rumah dia sebagai isteri. Ya. Dalam keadaan tersebut, ketua keluarga adalah pihak suami. Jadi dalam keadaan tersebut, pihak isteri hendaklah patuh dan taat selagi mana kehendak ataupun arahan pihak suami itu bertepatan dengan hukum syarak. Jadi selagi mana perkara tersebut tidak bertentangan, pihak isteri kena sami'na wa ta'na. Jadi patuh dengan apa yang diarahkan oleh pihak suami. Ya. Dan isu yang kedua adalah dalam keadaan kena ada sikap positif antara pihak suami isteri. Jadi dalam ketika perbincangan sekiranya pihak suami yang mana lebih berkuasa di dalam rumah, saya nyatakan sebagai pihak ketua keluarga. Jadi pihak isteri perlu merendahkan keegoan sebagai bos, di mana dalam keadaan isu di rumah, beliau kena tukar mood kepada pihak isteri. Jadi perkara tersebut bagi melangkah-langkah untuk mengelakkan ada gap ataupun jarak antara hubungan suami isteri disebabkan jawatan, perlu ubah moodnya semasa berada di rumah. Jadi dalam keadaan tersebut apabila di rumah pihak isteri kena patuh berdasarkan kehendak syarak. Itu saja. Kadang suami itu dia mintalah yang tolong buatkan abang kopi. Kamu agak-agaklah. Saya di office saya ada tea lady lagi. Ini awak 3 in 1 pergi buat sendirilah. Maknanya dia bawa perangai bos tu. Kadang setengah tu Ustaz, ada yang ialah maklumlah seorang isteri yang polis trafik. Abang masuk dulu ya, sekejap. Yang ni masuk dulu. Kak Ngah masuk, kemudian baru Kak Long. Macam tu. Dia bawa perangai office dia di rumah. Namun begitu, mungkin Ustaz boleh beri sedikit nasihat kepada kita semua. Bagaimana yang kita nak lihat, kita buka kelengkapan kita itu di pagar. Tinggalkan di pagar. Sampai di rumah, bak kata tuan tadi bahawa suami merupakan ketua keluarga. Berubah terus keadaannya. Sedikit nasihat pada Al-Fadhil Ustaz. Saya pernah duduk bersama dengan tokoh kaunseling, tokoh psikologi, dan saya tanya soalan yang sama. Macam mana nak mengatasi topi yang berada di office dan topi berada di rumah. Topi yang berbeza. Topi berbeza. Okey, ada orang secara natural dia boleh tinggalkan berada di office, di rumah. Ada orang tak boleh. Dia akan terbawa-bawa apa yang ada di office, ada di rumah. So jadi maknanya untuk itu kita perlukan satu benda yang nampak. Ada orang perlu kaedah macam ini, satu benda yang nampak. Maknanya okey, ada setengah-setengah orang dia gunakan cincin dia. So dekat rumah dia akan pakai cincin lain. Maknanya office dia akan pakai cincin lain. So maksudnya bila dia nak balik dia akan buka cincin dia, okey ni. Ada orang perlu macam itu. Perlu benda yang nampak. Ada orang tak perlu. Ada orang kadang-kadang baju tu dia dah tukar siap-siap untuk balik rumah, bukan dibawa baju office kalau kotor dia akan masukkan dan dia akan untuk basuh saja. Tapi balik rumah tu dengan baju rumah. So maksudnya ada orang memang boleh, ada orang perlu nampak dengan zahir. Sebab benda yang zahir dia akan membantu yang dalaman, dan benda yang dalam akan membantu yang zahir dalam kita mengurus emosi kita ni.
Ini keadaannya. Sebab kadang-kadang itulah Ustaz, kita lihat fenomena ketika mana berada di rumah, ya, hatta dengan anak-anak, dengan isteri, kita tetap melihat keadaan kita ni sebagai seorang bos. Sedangkan kedudukan kita itu bila mana dengan suami, kedudukan kita lebih rendah daripada isteri, walaupun kita ni berpangkat tinggi dan sebagainya. Baik, kita nak bersama dengan Tuan Hafizal, yang mana soalan kita daripada WhatsApp. Ya, sahabat kita Sahziatu Sidik. Assalamualaikum, Ustaz dan Dai. Disebabkan PKP yang terlalu lama, lantas mengakibatkan kewangan juga menjadi isu yang disebabkan tidak dapat bekerja, mengakibatkan stres, dan kadang-kadang anak-anak yang menjadi mangsa keadaan disebabkan pergaduhan ibu bapa tersebut. Bagaimana untuk kuatkan mental anak-anak kecil tatkala mental emosi mereka mungkin terjejas sekiranya berlaku perceraian kelak? Mohon pencerahan daripada Tuan tentang keadaan ini. Mungkin ada dalam tempoh PKP ini situasi seperti ini berlaku, keretakan rumah tangga dek kerana ekonomi keluarga, Tuan. Terima kasih dengan soalan yang diajukan melalui WhatsApp tersebut. Saya tidak menafikan dalam institusi kekeluargaan apa yang berlaku realitinya. Tidak semestinya perkara ini tidak berlaku di luar PKP, di luar Perintah Kawalan Pergerakan. Namun apa yang dinyatakan, kita kena memandang Perintah Kawalan Pergerakan tersebut adalah satu hikmah, bukannya adalah satu masalah. Apabila kita melihat dengan hikmah, apa-apa masalah yang kita lihat dalam masalah yang mana berlaku dalam Perintah Kawalan Pergerakan adalah sisi dari segi pekerjaan, yang mana orang awam terhalang untuk melakukan pekerjaan. Dalam tindakan tersebut, dari segi susut kewangan juga berlaku. Apabila berlaku keadaan tersebut, dalam tempoh PKP, sekiranya kita memandang secara negatif, perkara tersebut akan melalui pergaduhan, iaitu pertelingkahan antara suami isteri. Kenapa duit tak cukup? Biasanya cukup, pergi mana duit ni? Ada perempuan lain ke keadaan ni? Kat situlah timbul apabila PKP ni. Tetapi dalam keadaan apabila kita melihat dengan secara hikmah, iaitu secara positif, PKP ini sebenarnya kita mengenali diri antara suami dan isteri. Sekiranya dulu, kalau sekiranya pas di luar PKP, di luar Perintah Kawalan Pergerakan, kita hanya melihat isteri hanya selepas pulang daripada kerja sehinggalah pergi ke bekerja. Jadi dalam keadaan tersebut, tempoh masa terlalu singkat. Apabila Perintah Kawalan Pergerakan dikeluarkan, maknanya rakyat kena patuh dalam tindakan tersebut. Suami dan isteri ada masa untuk mengenali hati budi. Yalah. Jadi dalam tindakan tersebut, apabila berlaku masalah, sekecil-kecil sehinggalah sebesar-besarnya, nasihatnya adalah jangan bergaduh depan anak. Itu akan memberikan kesan yang besar dari segi pembesaran mental maupun fizikal anak tersebut. Yang penting adalah emosi anak tersebut. Dalam kes-kes yang melibatkan kepada perebutan anak di mahkamah, lebihnya adalah bukan dari segi kebajikan anak itu, tetapi dari segi emosi mak ayah. Siapa nak jaga? Mak dan ayah nak gaduh dengan anak. Jadi perkara itu tersebut, sekiranya ibu bapa tidak mencorakkan anak-anak tersebut berdasarkan kepada tuntutan syarak, ataupun memberikan contoh tauladan yang baik kepada anak-anak. Sebagai contoh, tidak bergaduh depan anak. Itu akan membuatkan anak tersebut pembesarannya sihat. Jadi apabila berlaku pergaduhan di depan anak, itulah melibatkan masalah sosial. Jadi anak lebih pada berdendam. Kenapa mak ayah bergaduh depan saya? Jadi dia mempersoalkan diri dia. Jadi perkara itu tersebut apabila berlaku dan proses pembesaran berlaku, mak ayah aku buat, takkan aku tak boleh buat. Betul. Dalam keadaan situ. Itu sebagai satu contoh. Ya. Itulah sebagai nasihat. Apabila berlaku pergaduhan, elakkan daripada berhadapan dengan anak. Kalau nak bertumbuk ke apa ke dalam bilik lah Ustaz, ya. Sebab biasalah waktu dulu duit banyak, kentut pewangi, ya. Tapi sekarang ni bila tak ada, inilah ni semua sebab awak. Ni semua sebab awak. Jadi masalah itu datang pada ketika ini. Sedangkan waktu ini kita sabar sikit je. Ya, nanti habis musim PKP nanti, ya, boleh bekerja semula dan ada pendapatan semula, dan kita boleh terus orang kata menikmati akan rezeki tersebut, saya. Baik, selepas ini kita nak melihatkan barisan kepimpinan negara kita setiap hari, Ustaz. Tanpa mengeluh, tanpa beralasan,
memberikan yang terbaik kepada kita semua. Tapi ada satu soalan yang nak ditanyakan berkaitan dengan pemimpin, Ustaz. Tapi kita berehat seketika. Biasakan norma baharu dakwah, biar tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Awak ingat saya ni orang gaji ke? Reti nak order je. Ingat restoran. Boleh order sekejap, teh tarik, sekejap kopi O. Itulah di antara reaksi ketika mana musim PKP ini. Sebab apa? Inilah di antara tanggungjawab yang perlu digalas oleh seorang isteri nak menjaga anak-anak. Dalam masa yang sama, nak menyiapkan makanan untuk keluarga. Tapi di samping itu, bagaimanakah keprihatinan seorang suami untuk membantu si isteri? Jadi oleh sebab itu, yang paling penting adalah kerjasama. Itu dia. Baik. Dan sebelum rehat tadi, kita ada menyebutkan satu perkara tentang kehebatan pemimpin kita yang merupakan barisan hadapan yang sentiasa tidak pernah mengeluh, tidak pernah rasa penat untuk menjaga negara, menjaga keamanan negara. Jadi sahabat kita, Ustaz, ada satu soalan berkaitan dengan pemimpin ini. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Serta kru, tanyalah Ustaz. Wabak COVID-19 menjadi satu ujian yang paling hebat. Tidak kira siapa pun kita, pemimpin terpaksa memerah otak memikirkan solusi untuk negara. Institusi keluarga dan masyarakat yang selama ini terikat dengan tugas masing-masing terpaksa menanggung beban yang bertimpa-timpa. Ibu bapa di kampung dibelenggu kerinduan yang menebal kepada anak-anak dan begitu juga sebaliknya. Anak-anak yang riang-ria dalam alam persekolahan dan kawan-kawan terpaksa melupakan kegembiraan itu. Mohon Ustaz kongsikan pandangan. Selama mana ianya akan berakhir? Untuk kita belajar menerima kenyataan yang entah bila penghujungnya. Terima kasih Kak Yat, Bandar Tasik Puteri, Selangor. Maknanya kita nak tahu sampai bila benda ini akan berakhir dan adakah kita perlu belajar untuk menerima norma baharu. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Da'i, rakan ahli panel, Tuan Hafizul dan kepada seluruh ibu-ibu, kakak, ayah-ayah, sahabat abang yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Sambil-sambil makan lemang, kita dengar bahasan kita. Ya Ustaz. Okey. Pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dua perkara untuk kita ni rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya hajat, yang keduanya masalah. Allah SWT jadikan kita ni ada hajat dan kita ni ada masalah, tujuannya untuk kita ni rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dua perkara dan amat malang bagi orang yang ada hajat atau ada masalah, dia semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amat malang sekali. Jadi kita ketika ini kita sedang diuji dengan maknanya PKP dan sebagainya. So maknanya kita sedang ada masalah dan kita ada hajat. Mungkin ada yang mungkin diuji dengan berhenti kerja dan sebagainya. So maksudnya kita ada hajat. So pertama sekali cari Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Sebab mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Itu poin pertama Ustaz. Itu poin pertama dia. Dan apabila kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan beri jalan keluar pada segala permasalahan kita. Di mana cari Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Makhluk
kita bercakap dengan makhluk, tapi cari Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dia akan diberikan rezeki daripada sumber dan tidak disangka-sangka. Hanya maknanya hati kita ni, ibu-ibu, akak-akak, ayah saya sekalian, jangan pernah terlupa walaupun sekejap dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya ketika sekarang. Jadi mengeluh tidak pernah mengubah apa-apa. Kalau kita nak cerita kita mengeluh pada hari ini, oh sekarang susahlah, kerja tak ada lah, itu tak ada. Mengeluh tidak pernah mengubah apa-apa. Yang penting apa nak buat sekarang. Apa nak buat sekarang? Apa nak buat sekarang? Ya. Sekarang ni mungkin boleh belajar meniaga online, ataupun kita tengok ramai orang yang boleh memulakan perniagaan yang tak pernah diterfikir pun sekarang ni. Jadi maksudnya belajar, mulakan, jangan mengeluh. Mengeluh tidak pernah mengubah apa-apa. Kadang-kadang kita rasa kita mengeluh contoh macam panaslah, tak tiba-tiba sejuk. Kita kena cari kipas untuk menunjukkan badan kita. Jadi maknanya mengeluh tidak pernah mengubah apa-apa. Hari ini kata contoh, kata kita duduk dalam satu majlis kan. Ya. Tiba-tiba terbau, maaf saya sebut, bau kentut, bau tak menyenangkan kan. Ya. Mengeluh tak mengubah apa-apa. Kalau kita kata busuklah, tidak tiba-tiba jadi wangi. Kan? Habis sudah buat apa? Sedutlah seorang sikit dah malam habis. Lama-lama habis. Sedut seorang sikit. Sedut seorang sikit lama habis lah. Jadi mana nak cerita je. Maknanya do something. Buat sesuatu benda. Sebab tu pemimpin kita, kalau lah dia kata pemimpin kita jenis orang yang jadi macam mana ni, ada susah lah apa semua. Kita pun tak tahu jenis macam mana kan. Betul. Kalau mungkin maknanya ketua keluarga semua macam mengeluh, duduk stres, anxiety, kerisauan melampau tanpa berbuat apa-apa kan. Sudah tentu keluarga takkan bergerak. Anak-anak akan terkesan. So okey, timah hakikat, kita ada masalah dah hajat, jalan untuk kita rapang Allah Subhanahu Wa Taala dan mulakan sesuatu. Bila nak mula? Hari ini. Bukan mula tu kejap lagi lah, tangguhlah. Sebab kalau kita tangguh 2 minit, kita akan tangguh 5 minit. Tangguh 5 minit, akan jadi tangguh seminggu. Tangguh seminggu, kita akan tangguh sebulan. Tangguh sebulan, kita akan tangguh 5 bulan. Tahu-tahu kita masuk kubur. Itu Allah SWT sebut. Itu norma baru lagi tu. Itu norma yang lebih baru. Sebab Allah SWT sebut, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maknanya, dunia ni melalaikan kamu. Susah hati, kesenangan, kesusahan, dia melalaikan kita sebenarnya. Dia melalaikan daripada kita membuat sesuatu. Hatta zurtumul maqabir. Tiba-tiba kamu pelik-pelik, celik-celik, kat kubur dah. Sudah. Norma baru. Norma yang lebih baru lagi. Sebab itu, ibu kakak pesanan saya, buat sesuatu. Jangan duduk saja. Jangan duduk layan kesedihan, kerisauan. Jangan, buat sesuatu. Janji kita ada pergerakan untuk penambahbaikan keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita, insya-Allah. Sebab yalah, nenek kita umur 75 pun jual kuih kapit pun sekarang dah online dah. Ya. Jangan main-main. Jangan main-main nenek sampai sekarang. Nenek sampai sekarang aja main-main. Jadi Ustaz, bila Ustaz sebutkan tentang keadaan ini, sebenarnya ada seorang sahabat kita yang ingin meluahkan emosinya dalam keadaan terkepung musim PKP ini, dalam keadaan rumah tangganya sedikit diganggu ataupun sedikit tercalar di situ. Mungkin kita akan bersama dengan soalan seterusnya. Dengarkan soalan daripada rakaman suara yang kita sediakan. Panjang PKP ni, saya ada problem dengan suami saya. Mula-mula benda yang remeh lah. Macam dia slowly dah abaikan family, kerap main game, kerap kumpul dengan kawan-kawan dia walaupun pada musim PKP. Kita orang bergaduh benda-benda yang macam tu lah. Lepas tu tidur pun asing. So bila semalam pagi saya dah lama tak check handphone dia. Tiba-tiba bila saya check handphone dia, dia ada teks dengan perempuan lain. So ini kali yang entah keberapa benda ni jadi. Saya pun dah tak tahulah nak cakap macam mana. So boleh tak saya nak minta pendapat apa yang patut saya lakukan? Sebuah bekas kaca yang retak 1000 dijaga dengan penuh kasih sayang, dijaga dengan penuh penjagaan, tapi akhirnya retak kerana sedikit batu yang dilontarkan kepada kaca tersebut. Mungkin Tuan boleh ceritakan, adakah situasi ini benar-benar berlaku dan mungkin Tuan boleh kongsikan pengalaman tersebut. Silakan. Terima kasih Dai Aiman. Dalam keadaan tersebut, kita tidak menafikan berlakunya keadaan dalam institusi kekeluargaan
Yang mana yang baru saja dikongsikan sebentar tadi. Isunya adalah mengenali suami yang berada di rumah sebagaimana dalam tempoh kebiasaannya adalah biasa. Ya. Tetapi apabila mengetahui dari segi tempoh masa yang lama diluangkan bersama, jadi pihak isteri mengenali bagaimana suami dia, macam mana perangai dia, apa kesukaan dia dan apa sisi gelap dia. Dalam keadaan tersebut, apabila perkara tersebut berlaku, pihak isteri sudah semestinya sebagaimana apabila kaca terkena batu dan akan retak seribu dalam keadaan tersebut. Situasi tersebut apabila berlaku dalam kes-kes yang saya kendalikan dalam keadaan pihak isteri mengetahui ada sisi gelap pihak suami. Jadi apa yang sepatutnya berlaku adalah disyorkan untuk pihak-pihak berbincang secara damai di antara pihak suami dan isteri untuk mengetahui, untuk mencari solusi apa permasalahan yang timbul tersebut. Jadi sekiranya perkara tersebut hanya dianggapi sebagai satu masalah biasa dan diabaikan, benda itu akan menjadi barah yang mana tiba-tiba apabila meletup tidak boleh jadi diselesaikan. Jadi isunya apabila berlaku keadaan tersebut perlulah pihak-pihak mengakui kesilapan. Pihak suami mengakui kesilapan dan pihak isteri menerima kemaafan daripada pihak suami. Itu sebagaimana sekiranya dalam keadaan sekarang ini dalam tempoh perayaan. Jadi ini adalah peluang dan saat. Sekiranya yang mana melakukan kesalahan, pihak yang mana perlu memohon maaf. Merendahkan keegoan bukan bererti kita kalah, tetapi mencari pendamaian dalam institusi kekeluargaan. Itulah menjadi motif bagaimana pernikahan, mana sekiranya berlaku mana pasangan pernikahan, motif matlamat pernikahan adalah untuk mencari kebahagiaan, mawaddah warahmah dan sakinah. Jadi sekiranya perkara tersebut tidak diaplikasikan dan sekiranya berlaku masalah tidak dihadapi secara baik dan menerusi secara baik, itulah menjadi punca perceraian setiap masalah yang berlaku. Kadang-kadang kita tengok, ialah maklumlah sekarang ni orang banyak jual online, Ustaz, ya. Banyak jual online, tiba-tiba keluar nama Kak Leha. Siapa pula ni nama ni Kak Leha ni? Ya, awak dah lama ke ni? Saya nak belikan baju raya untuk awak ni. Awak jangan salah sangka. Sudah bergaduh pula kat situ, ya. Yalah, bila kita lihat dalam rumah tangga ini, takkan kita jumpa orang yang perfect, melainkan Nabi SAW. Hatta Nabi ada sebut kepada kita, Ustaz, bahawa kalau kita nampak keaiban seseorang itu, pejam je mata. Ya, mudah-mudahan ada pintu taubat yang Allah sediakan di hadapan. Baik, Ustaz. Ada satu lagi, kita lihat satu fenomena bahawa seorang anak yang cukup prihatin kepada ibu ayahnya. Kita bersama dengan sahabat kita Ifa Ahmad di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i dan semua kru-kru. Selamat Hari Raya Aidilfitri diucapkan. Soalan saya, adakah berdosa bagi seorang anak menipu ibu? Sebabnya saya akan menipu ibu berkali-kali dengan niat tidak mahu hantar ibu pulang ke rumahnya. Sejak PKP bermula, saya dan suami telah membawa ibu tinggal bersama kami supaya senang diurus. Ibu saya sudah berusia 76 tahun. Setiap kali ibu minta dihantar pulang sehingga ibu menitiskan air mata. Kami akan memberi macam-macam alasan. Berdosakah kami? Mohon pencerahan Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Ini situasi yang tersepit, Ustaz. Dalam keadaan kita ini sayangkan ibu kita. Tak nak ibu kita susah di kampung. Tapi dalam masa yang sama, ibu kita nak tengok juga kambing di rumah tu. Macam mana tu, Ustaz? Okey. Di dalam Islam, kita disuruh untuk cakap benar. Qulil haqqa walau kana murran. Bercakap benar walaupun pahit. Tetapi tidak semua cakap benar itu satu benda yang terpuji. Maksudnya bukan kita kata menghalalkan bohong, tidak. Maknanya kena bermatanglah dalam bercakap. Maksudnya bukan berbohong, berhelah dan sebagainya. Ada 5 keadaan tak boleh kita nak cakap terus terang, ya. Yang pertama, jika kemudaratan berlaku. Jadi dalam kes ni saya boleh kategorikan mana anak yang lebih faham mengenai apa tu COVID dan sebagainya. Ibu ni kadang-kadang dia faham juga, tapi faham dia mungkin dia tak faham macam mana kita faham. Jadi dia kata aku nak balik juga. Mak tak payah balik, mak, bas tak adalah itu. Padahal kalau dia seorang-seorang mungkin mudarat kat dia, kan. Sebenarnya saya boleh kategorikan di situ adalah sebab ada berlakunya mudarat. Maka diharuskan untuk kita berhelah
kan berhelah tapi bukan bercakap bohong, kan mana berhelah supaya kita boleh menjaga kemudaratan yang kita faham tu tak kena pada mak kita tu. Okey, lagi apa benda lagi yang boleh kita untuk berhelah? Pemusuhan. Pemusuhan kalau kita menyampaikan saya ikhlas tau, saya ikhlas. So apa nama tuan kita ni kan cakap kan stokin Da'i Aiman dia berbau lah, saya ikhlas. saya cakap jujur. Benda berlaku pemusuhan tak boleh. Walaupun saya kata saya jujur orangnya tau, saya bercakap benar walaupun pahit. Tak boleh. Dia akan melagakan antara Tuan Hafizal kita dengan Da'i Aiman. Tak boleh. Maksudnya benda pemusuhan. Okay? Yang ketiga dalam peperangan. Sebab Nabi sebut al-harbu khid'ah. Peperangan adalah tipu daya. Tak boleh kita cakap saya ni kan jujur orangnya tahu. Jeneral saya menyuruh kat situ. Tak boleh. Peperangan tak boleh. Bocor rahsia tak boleh. Okey. Kemudian yang keempatnya adalah keaiban yang Allah telah tutup. Mana kita semua ada keaiban diri kita, ada kelemahan diri kita. Allah dah tutup, khalas. Maknanya jangan kita cakap pak cik ni nak nampak je AJK masjid nak. Dulu pak cik ni kaki ekor tau. Anak tu tak tahu pun dulu kita. Keaiban dah tertutup, dah jangan cerita dah. Itu sayangnya Allah pada kita, dah jangan cerita. Dulu karaoke, sekarang ni Tok Bilal. Dulu kan. Sebab tu apa rahsia Tok Bilal suara sedap. Dulu Tok Bilal selalu berkaraoke sebenarnya. Tak boleh. Keaiban dah terlalu tutup, tak boleh nak cerita dah. Okey, dan yang kelimanya, benda yang kita tak boleh cerita adalah iaitu perkataan negatif dalam hati kita. Tak boleh nak cakap tu terang. Contoh kan. Saya sebenarnya kan tengok muka awak ni kan macam lotong lah, macam monyet kan. Tak boleh. Walaupun betul kita anggap macam muka dia pelik lah. Tak boleh nak sebut. Saya jujur orangnya. Saya betul terang. Saya jujur orangnya. Saya tak pernah menipu. Tak boleh. Benda negatif dalam hati yang boleh menciptakan permusuhan tak boleh nak sebut. Macam balik pada kes tadi itu, jadi kita boleh kategorikan pada benda mudarat. Kita yang faham mudarat, maka diharuskan untuk berhelah. Berhelah nusa maksudnya diharuskan untuk sebab kita yang faham mudarat itu. Ibu faham tapi tak seperti yang kita faham. Jangan berbohong. Bohong tetap tidak boleh. Dalam Islam pun diajarkan kepada kita untuk menjaga nyawa, Ustaz ya? Untuk menjaga nyawa. Ini kita panggil sebagai kematangan dalam berkomunikasi. Subhanallah, maknanya pandai-pandai timbang lah. Bukan senang je nak bohong macam tu. Yang penting kita kena belajar. Sebab tu kita berada dalam Tanyalah Ustaz. Baik, tadi kita sebutkan bahawa mak duduk sama-sama di rumah. Tapi ini kadang-kadang Hindu mak menangis-nangis je duduk di kampung tu. Jadi jangan bimbang. Kita rapatkan hubungan kita bagi yang tidak dapat pulang beraya bersama-sama keluarga di kampung. Jangan lupa untuk membuat panggilan dan sentiasa bertanya khabar. Jalinkan ukhuwah di antara kita. Biasakan diri untuk menjalani kehidupan normal baharu. Dakwah Biar Tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini. Sayu, hati ini makin sayu. Janganlah sedih-sedih kat rumah tu ya, walaupun tak dapat pulang ke kampung, tapi ingat kita masih lagi boleh buat video call. Yang jauh kita rapatkan. Tapi kita ada satu soalan yang pada saya cukup luar biasa lah Ustaz, ya, yang boleh kita bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad Abdullah, panel jemputan Tuan Muhammad Hafizal, Da'i Aiman dan semua kru penerbitan serta penonton Tanyalah Ustaz TV3. Taqabbalallahu minna wa minkum. Perjauhan dan terpisah dari anak-anak mahupun pasangan sangat menguji dan memberi tekanan yang hebat, apalagi dilibatkan pula kedudukan kewangan yang sangat terjejas ekoran arahan PKP asbab dilanda wabak COVID-19. Ini dapat dilihat secara nyata bila mana ada yang sanggup berjalan kaki beratus kilometer demi meneruskan niat bertemu anak dan isteri kerana hilang tempat kelangsungan hidup.
Tidak ketinggalan juga ada yang sehingga menemui ajal ketika dalam perjalanan. Soalan saya, apakah yang mendorong seorang itu untuk bertindak sedemikian kerana ada yang bertanggapan ia seolah-olah hilang akal? Namun, timbul juga perasaan kasihan dan simpati. Bagaimana peranan orang sekeliling dalam situasi sebegini? Mohon perkongsian Ustaz. Jazakallahu khairan kathira. Ini satu situasi yang cukup hebat kita sebutkan. Biasa kita balik ke kampung dengar lagu Balik Kampung, oh balik kampung sambil dengar radio. Tapi ni keadaannya berbeza, berjalan ratusan kilometer demi anak dan keluarga. Mungkin ada sesuatu yang mungkin Tuan boleh kongsikan dalam situasi yang cukup hebat, berjalan ratusan kilometer hanya semata-mata berjumpa anak keluarga. Silakan. Terima kasih Dr. Aiman. Apabila melihat kepada persoalan ini, merujuk balik persoalan ini, yang mana kejadian ini betul-betul berlaku, iaitu realiti keadaan yang mana berlaku dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Kita tak nyatakan ia sebagai cobaan, tetapi ianya realiti. Yang pertama sekiranya dirujuk, seorang telah pulang balik ke Kelantan daripada Lembah Kelang disebabkan putus mata pencarian. Dan yang kedua daripada Johor ke Kuala Terengganu. Dan berlaku kematiannya pula hanya di Pahang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un di atas kematian tersebut untuk pulang bertemu dengan keluarga. Jadi isu yang dikabarkan di dalam akhbar-akhbar tempatan, perkara tersebut itu memang berlaku dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Apa yang jadi punca yang menjadikan dorongan seseorang melakukan keadaan yang dipikirkan kerana sesuatu yang menjangkau ataupun sekiranya di dalam syair Arab mengatakan yang dinukilkan, sekiranya sang kekasih tidak melihat wajahnya, bumbung rumah pun jadi untuk melepaskan kepada kerinduan. Bumbung pun jadi kat situ. Jadi apabila dirujuk dalam kes ini, merujuk kepada seseorang bapa untuk pulang bertemu dengan isteri dan anak-anaknya adalah kerinduan yang tidak tertanggung, yang mana beliau berseorangan di tempat kerja dan terpaksa pulang ke kampung halaman untuk memastikan keluarga isteri dan anak-anak di depan pemerhatian mereka. Jadi apa yang menjadinya adalah sebagai satu pengajaran yang mana kita di dalam tempoh PKP ini, Perintah Kawalan Pergerakan, kena akur dalam tindakan yang telah diarahkan oleh pihak kerajaan untuk patuh duduk di rumah dan sekiranya perlu hanya pulang ke tempat yang lain atau pergi ke sesuatu tempat dengan kebenaran pihak yang kuasa. Jadi dalam tindakan tersebut dorongannya adalah yang melibatkan kepada kerinduan yang tidak tertanggung. Yalah, itu yang pertama. Dan yang kedua isunya adalah bagaimana peranan orang sekeliling untuk mendapati, untuk membantu Takkan perkara tengok ini. je. Takkan tengok saja. Orang tu dah berjalan jauh, takkan ada lori yang boleh tumpangkan sampai ke Terengganu atau Kelantan dalam tindakan tersebut. Tetapi apabila melihat keadaan ini adalah orang sekeliling yang mengetahui masalah, berilah nasihat. Pencampuran antara masyarakat, hidup bermasyarakat, saling menasihati. Sekiranya kau pulang ke rumah ke sana yang melibatkan merantasi negeri, jadi kemudaratannya lebih besar. Jadi sehingga berlaku kematian itu amat tragis dalam tindakan tersebut. Jadi apa yang perlu, sokongan daripada orang sekeliling adalah menasihati dan memberikan impak negatif kepada pihak yang tersebut. Tapi saya yakin dan percaya Tuan bahawa pihak-pihak berwajib telah pun mengambil tindakan terhadap orang-orang yang memerlukan ini. Mungkin terlepas pandang mungkin ataupun ialah kita pun tak tahu. Mana kita nak cari seorang-seorang kita nak tanya. Jadi oleh sebab itu bila berlaku seperti ini sewajarnya untuk mereka pergi mengadu kepada pihak berkuasa. Jadi itulah Ustaz yang kita sebutkan tengok bumbung pun jadilah. Biasa kalau isteri ni dia bawa baju masam suami dia. Dapat bau suami aku pun jadilah. Rindu duduk di kampung ni kan. Jadi Ustaz, ada sahabat kita di Facebook yang mana bertanyakan soalan kepada Ustaz. Kita bersama Sairul Nizam. Assalamualaikum Ustaz dan
Dai serta kru Tanyalah Ustaz. Soalan saya, semasa COVID-19 melanda di seluruh dunia, mungkin ada di antara keluarga yang kedua ibu bapanya telah dijemput ilahi kerana COVID-19. Sekaligus mungkin terjadinya pertelingkahan di antara adik-beradik tentang harta wasiat, sehinggakan ada yang tidak mengaku adik-beradik dan bermasam muka sesama sendiri disebabkan harta peninggalan ibu bapa. Bagaimanakah hendak menyelesaikan masalah itu? Jika ingin dibahagikan, bagaimanakah pembahagian harta si mati jika ia meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat agar tidak berlaku perpecahan keluarga? Mohon pencerahan. Assalamualaikum. Kak Long lah. Biasanya Kak Long biasa kerja kampung tapi jaga mak ayah. Bila mati mak ayah, ditinggalkan harta yang banyak pada Kak Long. Ni Kak Ngah yang duduk di bandar ni bagi sikit je. Bergaduh pula dah. Tak mengaku adik-beradik. Macam mana Ustaz? Okey. Dalam bab faraid ni sebenarnya, pembahagian dia jelas. Soal nak masam muka ke, nak manis muka ke, nak moncong ke dan sebagainya, itu kemanusiaan, tapi pembahagian dia jelas. Okay? Yang agak teknikal sikit ni apabila ada isu-isu berbangkit. Itu yang kita perlu perhalusi. Contohnya, maksudnya apabila meninggal mak dan ayah, okay, pertama sekali kita tengok ada tak hutang-hutang contohnya. Jadi kadang-kadang, apa harta nak bagi hutang, kita pun tak cukup semua. Hutang kena selesaikan dulu. Itu first. Hutang agama ni contoh macam zakat ayah. Itu kira sebagai hutang. Kan? Kemudian tengok wasiat. Wasiat, kalau ayah kata okeylah aku wasiatkan seluruh harta aku kepada surau tu, hanya 1/3 je. Okey. Maknanya wasiat 1/3 saja. Okey. So maknanya tengok selesaikan wasiat dulu, hutang, wasiat dan sebagainya. Okey. Kemudian barulah faraid. Okey, faraid jelah. Nak masam muka lah, bagi lebih ke apa semua, maknanya apa itu hal dia, tapi jelas pembagian dia. Dalam agama jelas pembagian dia. Okey. Kemudian cumanya apa yang kita tengok, mungkin selepas tahu faraid, keluarga mungkin berlapang dada untuk saling melepaskan hak. Okey, kesian Kak Long yang jaga, kita dah tak jenguk jarang-jarang. Kita bagilah Kak Long lebih. Mana tapi selepas faraid barulah saling melepaskan hak, saling redha bireda. Bagi dululah. Tapi faraid kena bagi dulu. Jangan pandai-pandai pula. Kak Long jaga mak, Kak Long dapat lebih tak boleh begitu. Maksudnya kena bagi dulu. Maknanya dah tahu okey hak ni, dah tahu sebab bila mungkin ada orang yang maknanya yang nak melepaskan hak, ada yang tidak. Okey. Okey, kemudian katakanlah kenyataan yang tak ada penyaksian. Contoh, ini berlaku realistik. Contoh katakanlah, bapa sebenarnya kan wasiatkan harta ni nak dibagikan kepada masjid. Okey, tak ada saksi hidup yang boleh nak bertulis, tak ada tulisan mak ayah, tak ada apa-apa pun dokumen, maka tidak terpakai perkataan itu hanya kepada yang mendengar. Maksudnya apa? Katakan pembahagian tu ada 5 orang contoh kan. Okey. Kak Long cakap, sebenarnya harta ni, maknanya ayah dia kata wasiat ni untuk sebahagian untuk masjid, kan. Ada saksi? Tak ada, Kak Long seorang aja. Ada bapa ada tulis apa-apa? Tak ada. Maka tidak terpakai benda tidak tu terpakai. Sebab tak ada saksi. Maknanya kalau dia kata adik-beradik kata tak nak, kita tak percayalah, boleh. Tapi Kak Long yang mendengar, bahagian Kak Long kena ambil untuk dibahagikan sebab dia mendengar. Okay. Orang lain tak dengar dan tak ada saksi. Okey. Dan benda yang terakhir sekali yang biasa berlaku pergaduhan ni adalah maksudnya maknanya keperluan bagi orang yang menjaga mak ayah ketika mak ayah tengah sakit. Okey, ketika mak ayah tengah sakit, kadang-kadang adik-beradik lain tengok pun tak, kan? Bagi duit pun tak. Jadi Kak Long, kita balik pada Kak Long balik. Kak Long, dah lah dia yang keluarkan duit semua, Ustaz. Ya, dia yang keluarkan duit, dialah itulah, dialah inilah sebagainya. Kan? Balik-balik, abang yang daripada bandar, aku abang lelaki, 2:1. Kak Long dapat 1 je, dapat 2 kan. Okay, jadi ini benda berlaku. Antara benda yang boleh istilah claim lah Ustaz kan? Ya, antara benda yang boleh diketengahkan adalah Kak Long tulis bil. Okey, sebelum kita bagikan apa semua, okey, ini bil Kak Long sebagai hutang jaga mak ni. Kita rasa macam tak sampai hatilah. Ya, tapi sebab abang dah berkira sangat, nak berkira sangat kan, kita buat betul-betul. Boleh diproposkan. Soal lulus tak salah Ustaz ya? Tak salah.
Soal lulus ataupun tak itu soal lain, tapi boleh. Okey, ini memang kos saya, penjagaan apa semua kan, sebab nak berkira sangat, jom kita kira betul-betul. Itu ada benda yang boleh dipropose. Jadi supaya apa? Biar sebenarnya pada saya dalam bab permulaan ni agak tegang sikit tak apa, tapi dia jelas dan tak ambil tak terambil hak masing-masing dan tak berpanjangan. Habis kat situ je. Habis kat situ je. Memang tak ada orang tak setuju, tapi habis kat situ je. Jelas hakim bahagian pentadbir pusaka pun jelas tahu cerita sebenar, maknanya Mahkamah Syariah memberi pandangan untuk pembahagian harta pusaka. Sebenarnya jelas. Dan tak ada yang panjang hati. Kalau tak, dia akan mengungkit sampai anak cucu ni. Minta maaf Ustaz mencelah. Kalau masih hidup boleh buat macam tu ke Ustaz? Masih hidup. Kak Long tu boleh tak dia? Tapi sebagai orang Melayu, biasanya kita tak sama hati. Tapi kalau kita faham, adik-adik kita menjadi berkira, boleh sebenarnya. Oh, tapi kita, tak kalau aku ikhlas. Satu benda yang kita terlupa, seni ikhlas. Ikhlas tidak menafikan hak. Ikhlas tak menafikan hak. Okey, Kak Long berhenti kerja sebab nak jaga mak. Betul. Padahal dia ada kerjaya dia. Kenapa adik-adik yang lain maknanya buat tak tahu saja? Jadi maknanya boleh dikira, okey, Kak Long berhenti kerja, allowance Kak Long jaga. Tapi biasanya orang tak sampai hati. Tapi kalau nak dikira supaya tak bergaduh-gaduh, sebenarnya boleh. Beritahu adik-adik, apa Kak Long kau berkira? Nanti kalau mak meninggal kau nak berkira juga kan? Gelang mak kau nak bagi, kau dua ni sebab satu kan? Maknanya bergaduh. Baik daripada awal je lah kan. Tapi biasa kita tak berhati. Cuma sebab tu Islam berpegang pada akad. Akad sangat penting. Jelas akad, selesai semua benda. Daripada awal, selesaikan akad sebenarnya. Hitam putih. Hitam putih, senang. Tapi macam saya kata, kadang-kadang benda tu berat. Tapi saya galakkan macam benda macam tu. Lebih bagus. Dan mungkin, apa benda yang mungkin sebagai kesimpulan yang boleh saya kongsikan adalah lebih bagus mak ayah berikan hibah. Hibah sebelum meninggal. Hibah ni hadiah ya saya? Hibah ni pada siapa yang boleh tak kisahlah apa pun. Okey, jadi mak buat surat sikit, ada lafaz akad terima, pembahagian dan terima, maksudnya okey, mana yang bagi pada Kak Long bahagian ni sebab dia jaga mak dan sebagainya. Dia special sikit. Lagi bagus. Jadi taklah melibatkan pergaduhan, tuntutan itulah ini tak clear lah betul ke saksi ke apa semua. Ini bagi mak ayah, bagi mak ayah, ayah-ayah, ibu-ibu yang saya sayangi sekalian kan. Buat hibah untuk anak-anak kan, sebelum meninggal, lagi clear, lagi bagus. Jadi pada saya lah Ustaz ya, kita seronok bila mana ada permasalahan yang selalunya tergantung, sampaikan kita lihat banyak harta-harta beku di luar sana. Betul. Pergaduhan, pertelingkahan hanya disebabkan sekangkang kera saja Ustaz. Baik, Ustaz, kita nak bersama dengan sahabat kita di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Krisis kekeluargaan sentiasa berlaku. Tidak kira masa dan keadaan. Yang sering didengar ialah krisis suami isteri kerana orang ketiga yang cuba-cuba hendak berkongsi kebahagiaan. Bagaimanakah cara terbaik untuk menangani perkara ini? Mohon pencerahan Ustaz agar tahu. Terima kasih. Wassalam. Tadi teringat tadi ya, Tuan ya. Kita punya daripada yang pesanan suara tadi tu mengatakan bahawa cek-cek tengok ada perempuan lain. Ini faktor keretakan rumah tangga bila mana datang orang ketiga yang cuba-cuba. Maklumlah ofis ni kan ramai orang perempuan Zat. Kita seorang je lelaki, nampak pula ganteng dekat situ. Apa pandangan Tuan? Nampak pula ganteng. Ganteng. Silakan Tuan. Dia katakan dia sebagai kumbang bukan seekor jadinya di situ ya. Betul. Jadi yang mencarinya kat situ makin ramai. Jadi untuk berkongsi kebahagiaan sebagaimana yang dinyatakan dalam soalan tersebut. Kita melihat kepada pihak yang lain, pihak ketiga yang mencari kesempatan, ni ruang kesempatan untuk berkongsi kasih dengan suami. Contoh sebagai satu masalah, suami pihak isteri berkongsi kasih dengan wanita lain dalam keadaan tersebut. Apa yang berlaku dalam keadaan ini? Sekiranya institusi kekeluargaan menghadapi masalah seperti ini, perlu kembali kepada maksud pernikahan, maksud matlamat pernikahan tersebut. Yakni isteri dan suami semasa bernikah atas dasar apa? Didasarkan kepada percintaan yang murni. Jadi sekiranya berlaku masalah tersebut, perlulah saling tegur menegur, tolak ansur. Jadi Tuan mungkin boleh kongsikan pengalaman Ustaz dalam handle kes dalam musim PKP ni Tuan. Okey. Sebagai contoh, kita melihat kepada rakaman sebentar tadi yang kita melihat kepada
pihak isteri mengetahui masalah pihak suami mempunyai ada hubungan dari sisi gelap, iaitu ada hubungan dengan wanita lain. Jadi perkara tersebut memang berlaku dalam kebanyakan, tidak keseluruhan dalam kes mahkamah syariah ini. Konflik yang berlaku apabila melibatkan kepada pihak ketiga. Sama ada solusinya adalah berlaku poligami, dan yang kedua adalah syur kepada perceraian, yang mana pihak satu lagi tidak boleh menerima kehadiran pihak ketiga dan berlakunya perceraian di antara mereka. Itu sekiranya ada solusi. Yang ketiga adalah bertahan, menjadi isteri solehah, dan untuk sebagaimana matlamat perkahwinan, untuk mencari kebahagiaan, mawaddah, warahmah dan sakinah sehinggalah penghujung usia. Jadi sekiranya wujud dalam tindakan ini, apabila berlakunya kehadiran pihak ketiga, pihak suami perlu memainkan peran penting. Sama ada memilih isteri yang sedia ada dan berkekalan, mawaddah warahmah sehingga akhir hayat, atau bagaimana keadaannya, itu yang menjadi sesuatu kes yang melibatkan kepada mahkamah syariah. Terima kasih Tuan atas penjelasan yang diberikan. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripadanya. Kita tamat di TV3 dan kita akan sambung 30 minit lagi di TV9. Yang jauh kita dekatkan dengan panggilan video, dan yang dekat kita jaga jarak kita. Yang paling penting, basuh tangan anda. Biasakan norma baharu, dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan. Saya Aiman mengundurkan diri. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz Norma Baharu. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami. Hari ini kita membincangkan tentang krisis kekeluargaan. Mudah-mudahan kita terhindar daripada sebarang dugaan kekeluargaan kita pada hari ini. Dan kita nak bacakan soalan kita. Krisis kekeluargaan boleh berlaku kepada siapa sahaja akibat PKP ini. Tidak lupa juga pada mereka yang mempunyai isteri lebih dari seorang dan si isteri tinggal di negeri yang berlainan. PKP ini menyebabkan si suami sukar untuk bertemu dengan para isteri. Apakah peranan yang perlu dilakukan oleh si suami yang bertanggungjawab agar emosi para isteri mereka tidak terganggu akibat si isteri terpaksa menguruskan segalanya bersendirian walaupun mereka berada dalam keadaan sihat ataupun sakit. Mohon pencerahan, terima kasih. Mungkin ini keadaan yang berlaku, Ustaz, ya. Maklumlah, isi seorang di Johor, seorang di Kedah dan sebagainya. Jadi tersekat di situ. Ustaz sebagai seorang yang berpengalaman dan kita tengok Ustaz dapat menguruskan keluarga itu dengan baik. Apa pandangan Ustaz dan nasihat yang boleh diberikan untuk suami di luar sana? Okey, terima kasih kepada Aiman, rakan ahli panel, Tuan Fizal dan seterusnya pada seluruh ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat dan rahmat Allah sekalian, kan. Okey, benda ni ataupun perkara ni, first ataupun perkara pertama sekali kita kena tahu dan kita kena faham adalah kita kena pegang pada takdir. Takdir itu segala-gala. Hidup kita adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Siapa yang nak mati dulu? Siapa yang nak diminta lahir ke dunia? Tak ada. Tak kan? tahu. Siapa yang itu semua takdir. Kan? Itu balik pada tauhid. Ketika roh ditiupkan di perut ibu kita,
Kan antara benda yang diceritakan adalah rezeki kita, kemudian jodoh kita, kemudian keadaan baik dan buruk, kan, dan mati. Itu memang apa yang telah disebutkan. Okey. Dalam keadaan contoh macam apa yang Datuk Aiman sebut, isteri seorang di Johor, seorang lagi mungkin di Kedah, di Perlis. Tiba-tiba berlaku begini. Siapa yang nak, boleh tak sebutkan ataupun bolehkah bagi komen dekat siapa yang nak benda ini berlaku? Betul. Maknanya wabak dan sebagainya. Maksudnya apa? Telah tercatat takdir dan jaffal qalam. Mana keringlah dakwat itu. Kalam itu telah keringlah. Mana telah sempurnalah takdir itu. So jadi apabila benda ini berlaku, mungkin isteri salah seorang tak puas hati itu dan ini apa semua. Apa daya yang boleh nak dibuat? Kan? Siapa yang nak? Mana takdirlah. Sebab itulah kita ni, ibu bapa kakak tuan-tuan sekalian, apabila kita faham benda itu, hati kita akan lebih tenang lagi. Kan? Jadi, tapi kalau kita nak memaksa untuk takdir mengikut kehendak kita takkan tenang. Kita akan cakap, kita akan saling menyalahkan. Ada 3 benda, 3 perkara yang menyebabkan satu orang itu grounded atau terperangkap dengan emosi yang menghancurkan hidup dia. Satu, mengeluh. Ya. Dalam hadis Nabi pernah sebut, mengeluh. Apalah ni abang ni apalah, mengeluh. Yang kedua, saling menyalahkan. Ni awaknya bersalah lah. Nak punya salah lah. Yang ketiga, mendongkol. Mendongkol ni tak puas hati je. 3 emosi ni, dia akan menarik kita ke bawah. Allah sebut dalam Quran kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia sehebat-hebat kejadian. Thumma radadna wa asfala safilin. Kemudian jadi serendah-rendah kejadian sebab emosi-emosi yang demikian. Bagaimana nak hapuskan 3 ni, Ustaz? Jadi maksudnya benda ni apabila orang terperangkap dengan 3 benda ni, dia kena lepaskan dengan memahami takdir, dengan saling memaafkan orang lain. Hari ini kita memaafkan orang bukan untuk diri kita tahu. Kita memaafkan orang lain kerana kita melepaskan bebanan diri kita. Kan? Sebab emosi kena lepaskan dengan tauhid dan juga dengan kita memaafkan. Dan kalau tak, balik contoh, maaf saya sebut, maaf contoh, tapi nak senang faham, senang faham. Macam kentut lah juga. Kentut lagi. Macam kentut lagi kan. Contoh tak? Kentut. Cuba tengok, orang kalau tak lepaskan kentut, kan muka dia macam berkerut kan. Berkerut lah, muka tak selesa kan. Cuba dilepaskan dengan tenang. Bersadar. Bersadar kan. Macam tu juga bebanan hati. Tak dilepaskan, muka berkerut macam orang tahan kentut tu. Macam berkerut kan. Tapi ya Allah, aku maafkan mereka ya Allah. Ya Allah, aku terima apa yang telah ditakdirkan kepada aku. Kita tengok lepas dan lega kita. Saya bagi analogi itu mungkin kadang macam-macam, tapi mudah faham. Betul. Untuk mudah faham kan. Maksudnya lepaskan emosi kita tu dengan tauhid, dengan berpegang. Semua orang ada takdirnya masing-masing. So apa kadang kita minta kepada Allah kurniakan takdir yang baik. Mungkin hari ini kita terpisah dengan suami, kan? Dan akan datang kita dapat takdir-takdir yang baik yang kita tak tahu pula. Jangan ukur hari ini dan titik hari ini dan kemudian kita tak puas hatilah, nak gaduh lah, tak puas hati. Terus menghukum. Terus menghukum. Masa tadilah akan jadi mengeluh, akan jadi saling menyalahkan, akan jadi mendongkol. Ini akan menarik manusia kepada asfala safilin, serendah-rendah kejadian. Cuba tengok orang ada 3 benda ni. Dan sebab itu Nabi ajar untuk ubat 3 benda ni. Nabi kata jangan mengeluh pintu syaitan masuk ke hati. Nabi kata maafkan, kan? Kemudian mendongkol, melepaskan. Supaya apa? Kita jadi orang insan manusia, insan yang mulia dan tinggi nilai keinsaniah kita tu. Taklah kita grounded, kita tarik ke bawah, kita tak maknanya akhirnya kita tertekan sangat dengan benda demikian. Jadi maknanya dia merupakan satu beg besar yang kita galas dan bila mana kita memaafkan, kita melepaskan beg tersebut. Tapi itulah kadang ada orang kata, Ustaz, kalau cik adik tak mau maafkan, ke lubang jendela kami nak lompat. Ini merupakan salah satu orang kata apa, tabiatlah kadang-kadang sampai sanggup buat perkara-perkara tak senonoh seperti itulah. Ya. Jadi kita nak kepada tuan, mungkin dalam fatrah PKP ini banyak kes yang tuan hadapi dalam menyelesaikan masalah keluarga dan bersama dengan kita ada satu rakaman suara yang menceritakan tentang keadaan seorang yang sedang mengalami masalah keluarga tersebut. Kita dengarkan. Masalah ni sebenarnya dah lama. Sebelum PKP lagi masalah ni sebenarnya. Macam kami ni macam tak serasi. Kalau nak ikutkan gaji tu siapa-siapa pun tak cukup kan. Jadi kita, saya ni bekerja. Jadi kenalah bantu-membantu. Tapi bila saya fikir-fikir,
sampai bila saya nak bantu? Kalau semuanya saya nak kena dulukan, saya nak kena keluarkan duit. Tapi sudahnya saya kena makan hati lah macam itu. Nak tak nak telan juga. Ada juga 2-3 kali saya naik pejabat agama, minta kaunseling. Bila sekali tu, bila dia datang tu, adik ikut datang tu, dia janji nak berubah. Tapi lepas tu bila saya tarik balik, jadi balik. Bila fikir-fikir, nak teruskan untuk bercerai. Tapi bila fikir-fikir lagi, kesian kat anak. Jadi nak tak nak saya terpaksa bersabarlah. Sampai tempoh PKP ni pun ada juga 2-3 kali juga benda yang sama. Benda yang berulang-ulang. Perangai dia tak berubah. Sikap dia macam menjengkelkan tau. Macam bila kita cakap tu, dia macam tak nak dengar. Macam dia buat hal dia. Jadi itulah pada masa tu memang saya nekat. Saya telefon peguam, mohon cerai. Tiba-tiba bila PKP ni mahkamah tak buka pula. Dari situ kena tunggu. Bila dah kena tunggu, kami pun macam dah memang dah duduk satu rumah kan. Nak tak nak kena ngadap muka dia. Dari situ berbual-bual. Cuba saya tanya dia sampai bila nak jadi macam ni. Lepas tu, yelah gaji tak cukup. Saya pun kerja. Entahlah, nak cakap pun susah. Macam tak ada penghujungnya. Stop macam itu, diam. Nanti bila gaduh, benda tu, isu tu jadi balik. Saya memang nekat lah. Memang nekat. Memang saya dah tak boleh dah sebenarnya nak teruskan. Tapi sebab saya fikirkan pasal anak-anak. Saya ada anak, betul. Ada anak kembar dengan dia. Saya tak nak anak saya tu terima nasib macam anak saya yang dulu. Jadi bila saya fikir balik, saya tak nak benda tu jadi pada anak saya kembar tu. Sebab tu saya stop dulu. Saya nak tengok dulu dia betul-betul berubah ke tidak. Kalau dia boleh handle, tengoklah macam mana nanti. Ibarat sebuah kapal yang dilanda ombak. Kadang-kadang ianya tenang, kadang-kadang ia bergelora. Jadi bagaimana situasi ini tuan dalam kita kendalikan kes yang mungkin sukar untuk kita mencari penyelesaiannya, tapi dalam Islam tiada apa yang tiada jawapan. Persilakan tuan. Terima kasih dari Aiman. Dalam keadaan ini seperti mana kita lihat adalah luka lama berdarah kembali. Yang mana berlaku sebelum daripada tempoh PKP tetapi perkara ini berulang dalam tempoh PKP. Ya. Jadi keadaannya berbeza. Sebelum tempoh PKP mungkin ada jarak masa yang mana kita dengan pihak pasangan tidak lama. Tetapi dalam tempoh PKP ini pihak sentiasa 24 jam bertemu muka, bersaling, sekiranya bergaduh, berterusan, sekiranya berbaik, berkebaikan sehinggalah selesai dalam keadaan sekiranya masalah berlaku dapat diselesaikan secara baik. Dalam isu yang ini, yang dinyatakan sebentar tadi, merujuk kepada masalah yang berulang. Dan dalam tempoh PKP, sikap dan peranan tanggungjawab dilaksanakan oleh seorang lagi yang dirujuk adalah pihak suami, seringkali culas ataupun gagal untuk melaksanakan dalam tindakan tanggungjawab sebagai suami, mengalas tanggungjawab tersebut. Jadi, apa nasihat saya dalam keadaan tersebut, masalahnya adalah bagaimana dalam tempoh perintah kawalan pergerakan pada peringkat awal mahkamah tidak dibuka, tetapi setelah maka pihak kerajaan memberikan kelonggaran di dalam tempoh PKPB di mana perintah kawalan pergerakan bersyarat, alhamdulillah Mahkamah Syariah telah melakukan membuka semula pintunya, iaitu pada 13 Mei telah dibuka semula, tetapi hanya memperuntukkan kes-kes yang tertentu saja yang merujuk sebagaimana yang diwar-warkan oleh jabatan berkaitan, yang mana hanya kes yang mendesak untuk tempoh PKP ini adalah merujuk kepada fasah sekiranya ada laporan perubatan dan laporan polis yang wujudnya keganasan rumah tangga. Jadi yang perintah yang kes yang lain yang boleh difailkan adalah persetujuan bersama dari segi untuk perceraian. Pihak-pihak dan pihak suami isteri telah bersetuju untuk bercerai secara baik. Jadi mahkamah telah mengalukan dalam 5 kategori kes yang betul-betul terikat kepada kedesakan. Yang kedua adalah melibatkan pada tempoh masa itu melibatkan kepada kes-kes serayuan. Jadi dalam kes ini apabila dinasihatkan moga puan bertabah dalam tindakan selama tempoh PKP mahkamah tidak dibuka pada ketika itu, saya menasihatkan agar suami isteri berbincang secara baik dan bertabah sekiranya ada
tolak ansur ataupun perbincangan yang baik untuk mengelakkan daripada perceraian tersebut berlanjutan, iaitu ending dia perceraian. Dalam keadaan ini menampakkan bahawa peguam ni kira nak cerai orang je. Tapi sebenarnya di sebalik keadaan ini tuan, saya yakin dan percaya setiap peguam syar'i ini dalam pemikirannya apakah solusi terbaik untuk mengikat kembali kasih sayang itu. Tuan sedikit, silakan. Benar, dalam keadaan ini tidak semestinya tugas peguam hanya untuk mencari kemenangan dari segi mencari keuntungan di sebalik itu, tetapi adalah mencari ketenangan. Dan isunya, sekiranya masalah tidak dapat diselesaikan secara baik, itulah jalan terakhir yang melibatkan kepada mahkamah syariah. Ini dia. Kita cari jalan solusinya, Ustaz. Bila mana kita melihatkan kes yang kita handle ini berjaya, Ustaz. Maknanya dalam Islam menyebutkan bahawa satu perkara yang menjadi tugasan kita adalah menyambung silaturahim ini. Jadi mungkin ada sedikit nasihat daripada Al-Fadhil Ustaz dalam kekangan masalah yang berlaku sebentar tadi, satu keluhan, satu keadaan yang perlu kita selesaikan segera. Silakan Ustaz. Kalau ada masalah rumah tangga begini, step dia 5 je. Oh, 5 Ustaz. 5 step dia. Kan? Yang pertama, pergi cari nasihat, kaunseling. Pergi kaunseling, pergi cari nasihat. So, maksudnya tak semestinya kaunseling kita ada kaunselor berdaftar. Kan kita ada orang-orang yang kita boleh dengar pandangan-pandangan dia. Walaupun kita selalu bagi nasihat ke orang, tapi ketika ada masalah, orang perlu memberi nasihat kepada kita. Bab kata pepatah Melayu kan, kita biasa habuk di mata orang. Kalau habuk terlekat di mata kita, orang lain kena tolong tiupkan. Kecuali kalau Daik Aiman boleh tiup sini, boleh tak? Ya, sini ya. Nanti boleh cuba kat rumah. Boleh cuba kat rumah. Maksudnya memang kena cek nasihat. Kadang-kadang kita bila ada masalah, kita dipanggil neurovision. Neurovision maknanya kita tak nampak apa-apa pilihan. Jadi bila orang beri pandangan, kita baru nampak besar balik pilihan tu. Okey, itu yang pertama. Okey. Kena step yang kedua. Step yang kedua adalah dengan cara kita step pertama sabar, tertinggal. Sabar dulu. Sabar dulu pertama. Step kedua cari kaunseling, cari nasihat. Step ketiga, step kita dengan suluh. Suluh ni maknanya maksudnya sama apa persetujuan bersama yang boleh ni apa bersama-sama kita betuliskan. Step keempat maknanya kita hakam. Hakam ni memang antara dua-dua dah tak boleh nak jumpa muka. Suami lantik satu orang, isteri lantik satu orang, bincanglah. Ada tengahnya tu. Ada orang tengah, ada orang yang boleh mendamaikan untuk bincang sebaik. Dan step kelima, kalau tak boleh, pergilah mahkamah. Perceraian bukan satu yang maknanya satu benda yang aib. Kalau betul-betul maknanya betul-betul keperluan syarak tu selesai. Maksudnya 5 step dia. So dia maknanya bagi akad dia, kalau boleh sabar je lah. Itu nombor 1, Ustaz. Nombor 1? Ya. Rule number 1. Dalam rumah tangga ni kan, rule number 1 lah sabar. Kalau tak boleh sabar, pergi pada rule number 2. Rule number 2 adalah rujuk rule number 1. Iaitu sabar. Itu sabar Ustaz. juga. Kok macam mana pun key dia sabar. Sabar dulu. Okay. Tak boleh sabar, pergi kaunseling. Balik kaunseling, pergi suluh. Tak boleh suluh, pergi hakam. Tak boleh pergi hakam, pergi mahkamah syariah. Mahkamah syariah, kata Ustaz tadi, peguam syar'i adalah untuk membantu hakim membuat keputusan. Dia membantu hakim. Dia bukan nak menangkan orang salah ke, betul ke tak. Dia bukan membela salah. Peguam syar'i, dia ada tanggungjawab sampai akhirat. Dia bukan membela orang salah tak. Dia membantu hakim untuk membuat keputusan. Okey, bukan dia yang letak keputusan. Bukan dia yang aku nak bela salah tak. Dia membantu hakim membuat keputusan. Sebab ni klien aku ni. Bukan. Maknanya betul dia akan susun, dia membantu hakim untuk membuat keputusan. Sebab apa? Habis nama peguam syar'i Ustaz kan. Maksudnya kita ada tanggungjawab sampai akhirat. Betul. Kita nak bela orang salah, rezeki tak berkat semua. Mana takkanlah. Jangan takkanlah kita macam tu kan. Okey. Lain peguam dekat Zimbabwe itu cerita lain. Kita cerita peguam syar'i di Malaysia. Baik Ustaz, kita cerita pasal Zimbabwe tu nanti. Apa tu Ustaz, kita kadang-kadang rumah tangga tu dah cantik. Tapi kadang-kadang masalah dengan mak mertua. Ini satu masalah juga. Tapi kita nak cerita selepas ini, mak mertua ke, menantu dan sebagainya. Tapi kita berehat seketika, biasakan norma baharu. Dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kita kembali selepas ini.
Alhamdulillah kembali dalam Tanyalah Ustaz Norma Baharu. Mudah-mudahan kita berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari kemenangan, hari kita menghubungkan silaturahim di antara kita. Yang jauh kita dekatkan dengan panggilan video dan yang dekat jaga jarak anda. Mudah-mudahan kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Jadi sekarang ini kita nak bacakan soalan. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Salam Aidilfitri buat semua. Saya ingin bertanya, sekiranya semasa musim PKP ini ada anak menantu yang terkandas di rumah keluarga, tetapi ada menantu yang tidak sefahaman dengan keluarga mentua. Bagaimanakah cara untuknya mengawal emosi agar tidak terlalu tertekan? Apatah lagi jika ada ipar duai yang tidak sebulu pastinya akan menimbulkan suasana tegang dan tidak aman. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Dai. #Salam Aidilfitri, #kita jaga kita. Ni masalah juga. Ya? Kadang tak ngam. Jumpa pun biasa hari raya je. Tapi ni duduk serumah sebulan, 2 bulan. Ya? Makan sama-sama dan sebagainya. Pandangan Tuan. Silakan. Okay, terima kasih Dai Aiman. Dalam tindakan ini sebagai anak menantu yang terkandas semasa dalam tempoh perintah kawalan pergerakan di rumah keluarga mertua. Dalam tindakan tersebut, apabila berlaku keadaan ini, kawal emosi. Yang penting sabar. Jadi kita semasa pernikahan berlaku, bukan sahaja kita menerima isteri kita sebagai keluarga, tetapi keluarganya juga meliputi kepada kita perlu menerima dari segi kehadiran bapa mertua, ayah mertua. Jadi hubungan antara ayah mertua dengan ibu mertua dengan ibu bapa kita sendiri adalah sama dalam tindakan sama tersebut. Label lah, sama label. Jadi sekiranya sekalipun berlaku perceraian, tiada istilah ex ataupun bekas mertua, bekas bapa mertua, bekas ibu mertua. Tidak ada timbul isu itu. Tetapi adalah dia tetap ibu mertua kita, ibu yang sama tarafnya dengan ibu kita, walaupun keadaannya itulah ibu isteri kita. Jadi dalam keadaan ini, apabila berlaku terkandasnya semasa dalam tempoh perintah kawalan pergerakan, apabila timbul isu yang bangkit dalam tempoh keberadaan ipar duai dan keluarga yang lain, jadi apa yang perlu adalah sabar dan faham keadaan. Tidak semudah kita duduk di rumah orang, iaitu dalam keadaan situasi rumah kita berada di Lembah Kelang dan tetapi kita duduk di rumah mertua, kita berjaya memonopoli keadaan tersebut dengan secara egonya. Tetapi hendaklah secara berhikmah, iaitu sekiranya berlaku wujud masalah, bincang secara baik dan bukannya hanya membabi buta, meneruskan secara membincang, bertekak, semuanya melibatkan kepada keretakan rumah tangga yang berkesan. Daripada masalah sekecil-kecil, seolahnya sebagai contoh isu anak yang bergaduh dengan anak saudara. Jadi apabila tidak dikawal dengan sebaiknya, perkara ini akan berlanjutan. Sehinggalah campur tangan daripada ibu mertua, iaitu bapa mertua dalam tindakan tersebut yang menjadikan keruh keadaan tersebut. Itu berlaku. Benda realiti keadaan tersebut itu berlaku. Bukan hanya sebagai satu tanggapan soalan yang datang, tetapi keadaan semasa benda itu berlaku. Yang penting adalah kawal peribadi. Kawal peribadi itu sendiri. Duk rumah orang, ikut peraturan dekat rumah sebut ya. Jangan duk pengambil boreh je engkau ni kan. Tapi biasa yang berlaku Ustaz, menantu dengan mentua ni gancing. Kadang anak sendiri pula gaduh. Itu masalahnya. Jadi Ustaz, dalam keadaan bila tuan sebutkan tentang anak tadi, sahabat kita ni lebih besar masalahnya Ustaz. Ya, bersama dengan Hani Ampang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana menguruskan kehidupan sepanjang tempoh wabak pandemik COVID-19 bersama golongan OKU yang mempunyai sifat sensitif dan OKU ini pastinya berada dalam keadaan tekanan sepanjang perintah PKP, dikhawatiri menyusahkan ahli keluarga kerana sifat mereka yang sensitif itu boleh menyebabkan orang rasa tekanan pula untuk menguruskan mereka. Wallahu alam, jazakallahu khairan, wassalam. Sehingga kan Ustaz, kita ada terbaca di Facebook yang mengatakan bahawa bila pusat penjagaan OKU ni nak buka, kami dah tak tahan nak jaga anak kami yang OKU.
Ini satu hentakan pada diri seorang ibu ayah sendiri pun tak boleh nak menjaga anak OKU ni. Mungkin sedikit pandangan pada Ustaz. Okey, siapa yang nak minta untuk anak tu jadi OKU kan? Tak ada siapa pun nak. Kalau ditanyalah orang, semua orang 1000 orang, tak ada orang pun minta. Ya. Tapi kenapa dia hadir dalam hidup kita? Tentu ada benda yang kita tak tahu hikmah dia. Allah Subhanahu Wa Taala datangkan tu benda tu semua ada hikmah dia. Kan? Barangkali Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi rezeki yang melimpah-limpah dengan cara kita jaga anak itu. Kan? Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kesihatan. Berapa ramai pada hari ini kalau kita perhatikan mak yang jaga anak OKU, kan? Allah panjangkan umur, bagi kesihatan, tak sakit-sakit. Orang yang anak biasa pun semua jantung lah, itulah inilah sebagainya. Orang jaga anak OKU, sihat alhamdulillah. Umurnya panjang. Kan? Dan umur panjang, sihat lagi. Ada hikmah-hikmah yang kita tak tahu dan kita tak perasan. Jadi maknanya jangan persoalkan kenapa dia datang hadir daripada hidup kita. Kan? Yang perlu kita buat sebagai seorang hamba Allah SWT, kita uruskan sesuai dengan keperluan dia. Sebab saya nak cerita rahsia hari ni. Kita-kita je. Kita-kita je tuan. Kita-kita je. Kita-kita je. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan keluasan rezeki pada seseorang. Allah mengurniakan rezeki pada seseorang dengan dua keadaan. Pertama, jika dia ada keperluan dan diusahakan keperluan itu. Itu yang pertama. Yang keduanya, pada tanggungjawab yang dia tunaikan. Dua cara bagaimana Allah meluaskan rezeki seseorang itu. Pertama, sekali saya ulang balik. Pertama, pada keperluan dia yang diusahakan. Dan ada keperluan dan diusahakan, Allah akan murahkan rezeki dia. Dia ada tanggungjawab dan dia tunaikan, Allah akan murahkan rezeki dia. Saya nak bagi satu contoh yang mungkin ibu-ibu, akak-akak, ayah saya sekalian boleh tengok refleksi diri kita pada orang sekeliling kita. Berapa ramai pada hari ini tuan, maknanya berlaku perceraian, bapa anak dapat pada mak, bapa sakit hati. Bapa tak bagi nafkah kepada anak itu. Anak itu. Kan? Patutnya ikut logik akal, ikut logik kalkulator kan. Bapa tak bagi nafkah, tentulah duit bapa makin berkepuk. Betul. Tapi harta bapa ataupun duit bapa setara tu je. Tak cukup. Tak cukup pun. Dan Allah anugerahkan rezeki pada mak untuk membesarkan anak ni sampai besar, sampai universiti, sampai boleh bekerja. Sebab apa? Allah kurniakan rezeki pada tanggungjawab yang kita tunaikan. Anak OKU ada tanggungjawab yang kita tunaikan, Allah akan murahkan rezeki dia bersumber yang tidak sangka-sangka. Percayalah benda ini. Dia bukan matematik kalkulator. Matematik Allah lebih besar daripada itu lagi. Maksudnya 1 tolak 1 dia tak jadi kosong. Tak jadi kosong. Kan? Itu banyak orang pada hari ini dia bagi nafkah, dia tunaikan harta dia, dan Allah buka rezeki, bukan Allah bagi, bukan macam orang tu kata bukan bagi ikan tau. Allah bagi dia peluang, Allah bagi pancing untuk dia mancing lagi banyak ikan. Boleh tanya siapa yang mengusahakan rumah kebajikan? Sebab apa? Ada tanggungjawab dan betul tanggungjawab itu. Betapa Allah murahkan rezeki dia. Boleh tanya orang yang menjaga anak yang maknanya suami tak bagi nafkah kat dia. Bagaimana Allah murahkan rezeki dia. Allah kurniakan rezeki. Sekali lagi saya ulang dengan dua cara. Ada keperluan, kita usahakan. Jangan tak usahakan. Allah akan mudahkan. Yang kedua, tanggungjawab yang kita tunaikan. Maknanya setiap perlakuan pekerjaan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak ada free, Ustaz. Maknanya Allah akan bayar juga walau macam mana sekalipun. Islam agama dunia akhirat. Bukan akhirat semata-mata. Banyak hari kita dengar kan, alah nanti jumpalah kat akhirat. Tak. Dunia lagi Allah akan bagi kebaikan. Kebaikan akhirat lebih-lebih lagi. Baik, Tuan. Sedikit kita nak dengarlah daripada Tuan dalam musim PKP yang mencabar ini. Apa keadaan yang paling mencabar Tuan bersama dengan masyarakat yang mempunyai masalah krisis rumah tangga ini, Tuan? Silakan. Okey. Dalam keadaan begitu, dalam keadaan perintah kawalan pergerakan, apa yang saya boleh kongsikan adalah bersabar dengan apa yang berlaku, dan setiap masalah dan isu yang terjadi dalam pasangan institusi kewarganegaraan ini adalah ada hikmah di sebaliknya. Fikir dan renungkan untuk mencari penyelesaian solusi yang terbaik. Itu saja. Baik. Fadil Ustaz, tadi kita ada highlightkan satu perkataan yang menjadi perisai di dalam rumah tangga ini, menjadi satu ikatan di dalam rumah tangga, yang menjadi satu pahat yang cukup hebat dalam rumah tangga, iaitu sabar tu, Ustaz. Sebab apa? Biasalah kadang-kadang orang rumah kita lah yang kita sebut ialah marah kakak dekat yang menonton kita pada hari ini. Tapi hakikatnya orang perempuan ni kadang-kadang tak faham
ya, dengan apa yang lelaki lakukan, ataupun suami pun kadang tak faham juga isi buat. Tapi pokok pangkalnya yang menyatukan dia adalah perkataan sabar itu, Ustaz, sedikit. Okey, sabar. Ya. Sabar bukan pasrah yang pasif. Kita hari ini kadang-kadang kita sabar tau, tapi kita pasrah pasif. Ikutlah, saya malah fikirlah, ikut awak nak buat apa, ikut awak lah. Itu pasrah yang pasif. Pasrah pasif menghampiri putus asa. Betul, orang ada kadang-kadang, saya lama dah sabar Ustaz. Dah 20 tahun dah sabar. Dia dah tak tahan dah. Sakit hati saya Ustaz. Dah keluar suara. Rupanya daripada tahun pertama, dia bukan bersabar. Dia pasrah yang pasif. Sabar adalah kematangan akal dan hati kita memahami satu benda ada hikmah. Itu maksud sabar. Ya. Ini semua ada hikmah yang kita tak tahu. Dan kita disuruh untuk cari hikmah itu. Kalau tak jumpa, sabar dulu. Nanti mesti akan nak jumpa hikmah dia apa. Itu sabar. Sabar bukan pasrah pasif. Kadang-kadang kita ingat kita dah sabar lah. Sabar ni dah tak tahan, dah tak sabar ni. Rupanya kita pasrah. Kita malah ambil tahu. Kita malah fikir. Rupanya itu pasrah pasif. Sabar, kematangan akal dan hati kita memahami setiap benda mesti ada hikmah. Dan hikmah itu terbaik buat kita. Sabar itu terjawab dengan hikmah di sebalik ujian tersebut. Baik, Tuan. Tuan mengendalikan banyak kes-kes di luar sana. Jadi kita nak tahulah, Tuan, bila mana berlaku krisis rumah tangga, kita pun tak nak benda ni berlaku. Kita pun tak suka. Sebab apa? Kita telah diikat dengan satu perjanjian ikatan kasih sayang. Siapa nak bercerai? Tapi mungkin bila mana kita diuji dengan pergolakan rumah tangga ini, ke mana kita nak pergi, Tuan? Okay. Dalam menghadapi setiap masalah yang berlaku di antara suami isteri di dalam situasi kekeluargaan, perkara yang perlu kita ada adalah bagaimana kita nak mengatasi masalah tersebut dan bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tersebut. Dan apa yang perlu adalah sekiranya tiada ilmu dan pengetahuan, dapatkanlah nasihat yang sepatutnya, yang sewajarnya. Dalam merongkai segala masalah, sekiranya ada melibatkan kepada pihak ketiga, sama ada peguam ataupun kaunselor ataupun pegawai-pegawai yang berkaitan, yang melibatkan kepada jawatan kuasa pendamai sebagai contoh, ataupun hakam ataupun kaunselor di pejabat agama, beliau boleh membantu. Dan setiap permasalahan, sekiranya ada permasalahan, mustahil tiada penyelesaian yang sebaik. Jadi maknanya itu lalu anda. Jangan dipendam lah. Pendam kau meletup. Masalah. Betul. Baik, Ustaz, sedikit kesimpulan daripada Fadil Ustaz dalam perbincangan kita pada hari ini. Sebab apa? Kita berbalik kepada objektif pertemuan kita pada hari ini adalah kita nak memberi motivasi dan kita nak menghubungkan yang retak itu, Ustaz. Silakan. Okey, secara kesimpulan dia kan, kita semua ada 24 jam satu hari. Ya. Tolak 6 jam tidur, kita tinggal 18 jam. Secara jujur, kalau hari ini kita tidak maafkan pasangan kita, berapa banyak maafkan mak mertua, berapa banyak masa kita yang 18 jam tu terambil. Ya. 2 jam tak puas hati mak mertua, 2 jam tak puas hati dengan suami, 2 jam tak puas hati dengan ipar. Akhirnya yang kita punya cuma tinggal 3 jam, 4 jam saja. Tapi hari ini, ya Allah, aku maafkan semua, ya Allah. Maka kita akan 18 jam tu semua milik kita. Hilang semuanya. Semua milik kita. Maknanya hilang. Kita, ya? Yang benda nak tertarik, pemusuhan, kita puas hati, semua dah tak ada dah. Dan macam-macam boleh buat. 18 jam tu macam-macam boleh buat. Kita boleh jogging dan badan kita jadi kurus. Tengok kami semua, badan kami kurus. Lebih kuat lah kita. Okay. Sebab kami ada masa banyak kata kami. Makan dan senang hati. Ataupun kita boleh facial. Tapi kalau tak, kita akan kerut muka, tak puas hati, duduk termenung. Okey, saya nak bagi analogi yang cukup mudah. Katakan ibu-ibu, kakak saya sekalian kan. 1 minit dikira RM1 lah. Seminit RM1 kan. 60 minit 1 jam kita ada RM60 lah kan. 18 jam maksudnya kalau 60 minit maknanya 1 minit ke RM1 kan. Kita lebih kurang satu hari masa kita tu kalau dikira duit lah kan. RM1,080. 18 jam tu RM1,080 lah. Kita bazirkan masa untuk tak puas hati apa semua, berapa banyak habis masa kita, umur kita macam tu. Kan? Setahun kalau RM1,080 kali 365 hari dekat RM400,000 tau. Uish. Membazir tu. Membazir, bergaduh, tak puas hati, mendongkol, itu semua membazir umur. Membazir rezeki pun Allah larang, apatah lagi membazir umur. Maafkan dan semua masa itu milik kita dan banyak kita boleh buat benda-benda manfaat. Satu pencuci yang cukup hebat iaitu memaafkan.
Apa sibuk je kau ni dalam kepala otak aku. Ya, maknanya istilah itu. Kita sibuk letak member tu atas kepala. Maafkan selesai hidup kita. Sedikit kesimpulan pada tuan. Okey. Akhir dalam kalam saya, keadaan ini apabila berlaku masalah, sabar sekali lagi dan selesaikan masalah dan berjumpa pihak yang berautoriti. Itu saja di kalam saya. Terima kasih Tuan atas kesimpulan yang diberikan. Ini memberikan kepada kita satu sudut pandang untuk kita memberi ruang kepada diri kita untuk bahagia. Jadi bagi menutupi program kita pada hari ini, jom sama-sama kita tadah tangan, kita mohon keberkatan daripada Allah SWT agar keluarga kita ini kekal bahagia. Persilakan Fadil Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan, kami kurniakan kepada kami keluarga yang bahagia, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang soleh dan soleha, ya Allah. Jadikanlah pasangan kami pasangan yang soleh dan soleha, ya Allah. Jadikanlah anak dan zuriat kami orang-orang yang soleh dan soleha, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kami angkatlah wabak dan bala yang ada di sekeliling kami ini, ya Allah. Jika Engkau datangkan virus ini sebagai tenteramu untuk mengajar orang yang sombong di kalangan kami, ya Allah, jadikanlah ia segera menjalankan tugasnya dan Engkau angkat bala ini dari kami, ya Allah. Jika Engkau jadikan ia sebagai tanda kebesaran-Mu, ya Allah, sesungguhnya kami telah melihat tanda kebesaran-Mu ini, ya Allah, dan jadikanlah kami orang yang sentiasa beriman kepada-Mu, ya Allah. Jika Engkau jadikan ia sebagai tanda hari kiamat, ya Allah, jadikanlah kami orang yang sentiasa beramal untuk akhirat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kami kasihanilah kami, ya Allah. Kasihanilah orang yang susah di kalangan kami, ya Allah. Kasihanilah orang yang sakit di kalangan kami, ya Allah. Berikan kesembuhan-Mu kepada orang yang sakit di kalangan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kami satukanlah hati pemimpin-pemimpin yang ikhlas di kalangan kami, ya Allah. Kuatkanlah minda dan hati mereka untuk terus berbakti kepada negara ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kami jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa mentaati-Mu dan meninggalkan segala larangan-Mu, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin 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 rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz dan Tuan atas pencerahan yang diberikan pada hari ini. Saya yakin dan percaya ramai orang di luar sana yang nak cerai ni, nak cerai. Tak jadi nak cerai. Itu yang kita nak, sambung balik silaturahim di antara kita dalam musim hari raya ini. Usah biarkan krisis kekeluargaan menghalang kita untuk kecapi rasa bahagia. Teruskan kehidupan, jalani secara norma baharu. Nikmati masa yang ada untuk menghargai setiap peluang yang diberikan sebelum kita menyesal untuk setiap kehilangan. Apabila berbeza dua dunia, peritnya tidak lagi tertanggung. Yang ada hanya rindu yang tidak terbalas. Fikir-fikirkanlah. Saya Daya Iman mengundurkan diri. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangis yang kau dengar memecah hari kudus ini adalah aku, mengenang pemilikku. Jika pohon kemenangan meroboh kota keakuan, ini saat